بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Okay, welcome to our session, or the session number 5, right? 6. Okay. And we have reached hadith number 2200 dalam buku saya. بالأسانيد الصحيحة المتصلة للإمام مسلم أنه قال باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. صحيح atau yang seterusnya. نعم، قال باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد هذا الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من الغنم، فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال وحدثنا محمد بن وابو بكر بن نافع كلاهما عن غندر عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بشر وذكر بهذا الاسناد وقال في الحديث فجعل يقرأ القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل. Bab boleh mengambil upah dari meruqyah dengan Al-Quran dan zikir-zikir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ada sekelompok orang dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka berada dalam perjalanan. Mereka pun melewati sebuah kampung Arab. Lalu mereka meminta jamuan tamu kepada penduduk kampung itu, namun penduduk kampung itu tidak mahu menjamu mereka. Lalu penduduk kampung itu berkata kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang boleh meruqyah? Kerana kepala dan ketua kampung terkena sengatan atau terluka. Maka seseorang di antara sahabat berkata, seseorang itu yang perawi. Siapa yang perawi? Tak, ni Syekh Imam Muslim. Siapa yang perawi? Abu Sa'id Al-Khudri. Sayyidina Abu Sa'id. Dia yang kata, ya, saya boleh. Okey. Lalu dia pun mendatangi ketua kampung dan meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Maka orang itu pun sembuh. Lalu dia diberikan beberapa ekor kambing, namun dia enggan untuk menerimanya. Lalu berkata, aku akan menceritakan hal tersebut terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Maka dia pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Dia berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan meruqyahnya melainkan dengan surah Al-Fatihah. Maka beliau pun tersenyum dan bersabda, tahukah kamu bahawa surah Al-Fatihah itu merupakan ruqyah? Lalu beliau bersabda, ambillah imbalan itu dari mereka dan sisihkanlah bahagianku bersama kalian. Imam Nawawi atau Imam Muslim dia nak bagi tahu pasal satu masalah, iaitu kalau satu orang dia buat ruqyah atau mengajar Quran, mengaji, boleh ambil duit atau tidak. Ini satu masalah. Di sini Al-Imam Nawawi dekat terjemahan dia kata babu jawazi, itu jaiz, tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke buku dia, buku Al-Imam Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, dekat sana dia dah sebutkan 3 cara atau 3 wajah. Dia kata wajah yang pertama, kalau satu orang dia perlukan belajar Quran macam surah Al-Fatihah, dia baru masuk Islam dan dia minta untuk belajar Al-Quran, dan kita kata tak ajar kecuali kalau bagi saya macam RM100. Dia kata RM100 itu adalah haram, macam satu benda yang haram yang dia, macam khamar atau arak. Dia kata haram, tak boleh langsung makan dia. Kenapa? So ada satu hadis Rasulullah dia bagi tahu, satu orang masuk Islam dan satu sahabat dia ajar dia surah Al-Fatihah. Lepas habis dia bagi dia satu busur untuk arrow. Dia bagi dia hadiah. Rasulullah dia bagi tahu, kalau nak ambil satu usul daripada neraka, ambil ni. So maknanya dia haram. Tak boleh ambil satu benda daripada neraka, maknanya haram.
Okey, ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, okey, kalau dia nak belajar satu benda yang penting untuk Islam, okey, yang penting dan dia perlukan, tapi kita tak bagi syarat. Tak kata kena bagi saya atau mesti lepas habis bagi saya. Kalau macam tu ni makruh. Sebab masih ada satu benda yang penting yang berkait sama dengan ya Allah nak tidur ke? Nak tidur. Ya Allah Rabbi. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, okey, yang ketiga dia kata kalau dia bebas, tak satu benda yang dia diperlukan untuk belajar dan dia bagi hadiah, itu boleh ambil. Contohnya macam Rasulullah dia dapat banyak hadiah dan dia bagi Sayyidina Umar. Dan dia kata, ya Rasulullah, alhamdulillah saya tak perlu. Saya kaya. So tak payah bagi satu orang yang dia lebih berhajat pada saya. Dia kata, ya Umar, man atahu hadzal mal, sesiapa yang dapat apa-apa harta min ghairi istishrafi nafs, dia tak minta. Dia terus dapat. Min ghairi istishrafi nafsin falyakhudhu, ambillah. Dia ambil. So kalau kita mula dan ada satu orang dia bagi, ambil, tak ada masalah, alhamdulillah rezeki. Okay? Tapi kalau dia letak macam satu dalam iklan itu, yuran RM100, okay, untuk masuk kelas mengaji, tak boleh. Itu makruh. Harga itu atau duit itu makruh sebenarnya. Okay, bebas. Datanglah untuk kelas. Siapa nak bagi, alhamdulillah. Dia tak nak bagi, dapat tak dapat sama. Okay, itu yang paling penting. So tiga wajah atau tiga keadaan. Pilih satu. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, tengok masa yang mereka minta sesiapa boleh buat ruqyah, Abu Sa'id Al-Khudri dia tak rasa mereka akan bagi apa-apa sebab orang fakir, orang kampung dekat sana, mana dia akan bagi? Dia mula ruqyah. Lepas habis dia bagi dia. Tengok dia tak ambil. Dia kata tak, saya nak pasti daripada Rasulullah. Ni yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dia tak kata saya yang buat ruqyah. Dia kata ada seorang, dia kata ya saya boleh buat ruqyah. Tengok walaupun dia perawi. Kita akan tengok macam mana tawaduk dia. Faham tak? Di sini dia kata faqala rajulun minhum. Satu orang daripada mereka, walaupun dia yang punya. Itu banyak. Kalau Sayyidina Abu Hurairah dia kata ada satu orang tanya Rasulullah. Sebenarnya dia yang tanya. Tapi dia macam dia nak sembunyi, dia tak nak sebutkan nama, macam sombong. Okay, ini yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah dia senyum. Kenapa Rasulullah senyum? Kenapa? Fatihah. Sebab Fatihah. Okay, apa masalah dengan Fatihah? Sebab sahabat tu cakap saya baca Fatihah saja. Dia baca surah Fatihah saja. Kenapa? Dan lepas tu dia dapat syifa. Sebab dia baca surah Al-Fatihah dengan akidah. Itu kenapa Rasulullah dia senyum. Ramai orang dia baca surah Al-Fatihah. Tapi siapa yang dapat syifa? Sesiapa yang ada yakin di dalam hati. Kalau ada beberapa syak tak dapat. Walaupun baca satu khatam 7 kali, tak dapat. Yang paling penting akidah. Kalau di dalam rosa, selalu saya ulang jumlah yang sama atau ayat yang sama. Kalau di dalam rosa, apa yang dari luar tidak ada manfaat. Apa kebaikan daripada luar tidak ada manfaat. Okay? Yang paling penting di dalam hati. Nak buat untuk apa? Yang akidah. Naam. Rasulullah ambil untuk Rasulullah ambil. Rasulullah. Ya. Sebab Rasulullah dia nak memastikan kepada sahabat itu halal yang bersih, tak ada satu benda. Kalau contoh, kalau satu orang dia bagi sedekah atau dia bagi zakat, Ahlul Bait boleh ambil? Tak boleh. Sebab semua sedekah itu atau zakat itu awsakhun nas. Itu dirty atau kotoran daripada manusia. Dan mereka daripada zuriat atau yang suci. So dia tak boleh campur dengan yang tak baik. Rasulullah sama. Dia nak bagi tahu ni halal yang bersih, tak ada masalah. Okey? Ya. Yang kedua dah baca. Dalam riwayat lain dengan syarat tersebut yang dia berkata dalam hadis itu, lalu dia mulai membaca Quran dan mengumpulkan ludahnya, lalu yang meludah, maka orang itu sembuh. Ya. So maknanya sunnah macam yang sebelum ni.
Masa yang dia baca Quran itu, dia sentuh semua air liur itu. Masa yang dia spit air liur itu, dia akan dapat syifa melalui air liur itu. حديث seterusnya قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا هشام وذكر بهذا الإسناد نحوه غير أنه فقام معها رجل منا ما كنا نأبه برقية ما كنا نأبنه برقية. نعم. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami berada singgah di suatu persinggahan, lalu ada seorang wanita mendatangi kami dan berkata, sesungguhnya ketua kampung terkena sengatan. Apakah di antara kalian ada yang boleh meruqyah? Lalu ada seorang di antara kami pergi bersama wanita itu. Kami tidak pernah mengira bahawa dia pandai meruqyah. Lalu dia pun meruqyah dengan surah Al-Fatihah, maka ketua kampung itu sembuh. Lalu penduduk kampung itu memberinya sekawanan kambing dan memberi kami susu. Kami pun bertanya, apakah kamu pandai meruqyah? Dia menjawab, aku tidak meruqyahnya melainkan dengan surah Al-Fatihah. Dia yang Abu Sa'id berkata, maka aku pun berkata, janganlah kalian membawa kambing-kambing itu sampai kita mendatangi Nabi SAW. Lalu kami mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, tahukah ia bahawa surah Al-Fatihah dan ruqyah? Bahagikanlah dan sisihkanlah bahagianku bersama kalian. Jadi riwayat lain dari yang hampir sama dengannya. Namun Abu Sa'id berkata, lalu ada seorang di antara kami pergi bersama wanita itu. Kami tidak pernah menyangkanya mampu meruqyah. Ya, itu macam tawaduk daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Walaupun dia salah satu orang daripada 7 sahabat yang paling meriwayat daripada Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, salah satu. Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah, siapa lagi? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Siapa lagi? Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah Al-Ansari dah. Bukan Abdullah bin Abbas. Ya. باب seterusnya قال باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال حدثني أبو طالب وحلمرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله قلها 3 وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Bab anjuran meletakkan tangan di atas tempat sakit disertai dengan doa. Dari Uthman bin Abdul As Al-Saqafi bahawasanya dia mengeluhkan sakit yang dirasakan dalam tubuhnya sejak dia masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkanlah tanganmu di atas bahagian yang sakit dari tubuhmu dan ucapkanlah yang bermaksud dengan nama Allah 3 kali dan ucapkanlah doa ini sebanyak 7 kali. Yang bermaksud aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Itu maksudnya. Tapi kalau nak sebutkan kena hafal dia di dalam bahasa Arab. Letak dia di atas tempat yang ada sakit. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu bi qudratillahi A'udzu billahi wa qudratihi. Yang saya hafal a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir 7 kali. Sahaja. 7 kali sahaja. Before this, I had until ajid. Uhziru. Hadir apa yang saya takut. Apa yang saya apa ni? Ya, takut. Sahaja. Sahaja Ustazah Asia. Sahaja, tapi ada satu benda yang penting. Apa dia? Yakin, ya. Dengan yakin, dengan akidah. Kalau kita rasa tangan itu atau sebutan itu atau perkataan itu dia yang beri manfaat, tidak ada manfaat. Allah yang bagi.
So terakhir sekali, walaupun dia dah buat semua ni 3 kali bismillah, 7 kali a'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi, 7 kali dan dia tak dapat, maknanya Allah tak bagi, bukan zikir itu. Itu yang paling penting dekat terakhir sekali. Okey. Ya. Bab yang seterusnya qala babu ta'awudz min syaitanil waswasati fis salah. قال وحدثني يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خرنب أو خرنب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا ابو سامة كلاهما عن الجريري عن ابي العلاء عن عثمان بن ابي العاص انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثلي ولم يذكر في حديث سالم بن نوح 3. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان وعن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم. اسمه شيطان خنزب. Dua riwayat, khunzab dan khunzab. Dari Abu Ala, bab berlindung dari syaitan yang menimbulkan rasa was-was dalam salat. Dari Abu Ala bahawasanya Uthman bin Abi al-As radhiyallahu an mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangiku dari salatku dan bacaanku dia membuatku ragu. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah syaitan yang dinamakan khinzib. Nah, khinzib atau khunzab. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan meludahkanlah ke sebelah kirimu 3 kali. Dia Rasulullah berkata, aku melakukan hal tersebut dan Allah menjauhkannya dari diriku. Minimum a'udzu billah sahaja 2 perkataan. Tapi kalau yang nak penuh, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ni yang middle. Tapi yang penuh, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang penuh, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 3 perkataan. Wa nafthihi ta. Okey? Ya. Itu yang penuh. So 3 kali ke arah kiri. Okey? So syaitan dia tak datang daripada arah kanan, selalu dia dekat kiri. Okey? Dia buat 3 kali, insya-Allah. Okey, lepas tu daripada sahabat lain, keduanya dari Al-Jurairi, dari Abu Ala, dari Utsman bin Abi al-As bahawasanya dia mendatangi Nabi SAW lalu disebutkan hadis yang serupa, namun dalam hadis riwayat Salim bin Nuh tidak disebutkan kalimat 3 kali. Salim bin Nuh, Al-Imam Al-Bukhari dia mengeluarkan 1 hadis daripada dia. Lepas tu dia tinggal hadis dia. Walaupun sanad dia tinggi. Tengok Imam Muslim, kalau dia nak mengeluarkan 1 hadis daripada Salim bin Nuh, ada 1 orang di antara. Di antara Imam Muslim dan Salim bin Nuh, iaitu Muhammad bin Al-Muthanna. Masa Imam Al-Bukhari jumpa Salim bin Nuh, dia dengar kepada hadis dia macam dia campur. Ada beberapa salah. Dia tinggal hadis dia. Imam Al-Bukhari qala haddathtu anhu hadithan wahidan thumma taraktu hadithahu. Dia mengeluarkan 1 hadis, lepas tu saya tinggal hadis dia. Sebab macam campur. Itu terakhir umur dia. Macam 80 lebih. Mana boleh ingat hadis itu? Okey, kalau dia tak tulis di dalam buku dia. Okey? Ya. Dan ada lagi 1 nama dia Al-Jurairi, Sa'id Al-Jurairi. Dia adalah orang Syiah. Ada 1 orang daripada Syiah, dia daripada ahli hadis, ya. Ada banyak. Daripada Al-Khawarij ada. Ada dekat Sahih Bukhari, ada. Sahih Muslim ada. Imran bin Hittan daripada Al-Khawarij. Imran bin Hittan, tapi nama dia ada di dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari dia mengeluarkan hadis dia. Okey? So maknanya kita boleh mengeluarkan 1 hadis daripada orang Syiah, daripada orang Khawarij, ya, tapi dengan 5 syarat. 5 syarat. Kalau dah ada 5 syarat itu boleh. Saudara Asia boleh ingat. Yang pertama, dia bukan ketua grup itu.
kalau satu orang daripada awam grup, macam awam Khawarij, atau bukan yang ketua, dia yang sesatkan semua orang, dia bukan ketua. Yang kedua, bid'ah dia bukan bid'ah mukaffirah, bukan satu bid'ah yang keluar daripada Islam. Contohnya, kalau orang sufi, dia percaya orang mati di dalam kuburan dia boleh beri manfaat, itu kufur. Atau dia buat tawaf di antara kuburan itu, kufur, itu keluar daripada Islam. Atau kadang-kadang saya pernah masa yang saya sufi hari itu, saya letak kuburan itu di antara saya dan kiblah. Macam tu kita hari itu buat. Okey? Kita solat ke kuburan itu, ke arah kiblat untuk Allah SWT. Dua benda sebelum Allah SWT. Ya, mereka buat macam tu. Kalau pergi ke Masjid Nabawi, wow, mereka fight, tahu? Mereka lawan. Mana? Dekat As-Suffah. Ya Syekh, nak tidur. Dia lawan dekat As-Suffah, tahu? Okey? Sebab As-Suffah dia di belakang kuburan Rasulullah dan arah kiblat dekat depan. Ramai orang sini. Sana kosong. Dekat kanan kosong. Kalau imam dekat tengah, kanan dia kosong, kiri dia kosong sampai Raudah. Di belakang Raudah ramai orang dekat sana. Kenapa? Sebab dia nak letak kuburan Rasulullah di antara dia dan kiblat, dan dia solat sana. Okey? Kalau bid'ah dia bukan jadi kafir. Ni syarat yang kedua. Yang ketiga, dia tak mengeluarkan satu hadis yang berkait sama dengan bid'ah dia. Hadis yang dia mengeluarkan atau yang dia meriwayatkan, dia tak berkait. Kalau orang Khawarij, tak boleh ambil satu hadis yang dia berkait dengan Khawarij. Kalau Syiah, bukan satu hadis yang berkait dengan Syiah. Macam di sini pasal a'udzu isti'azah, boleh, tak ada masalah. Benar, tak ada masalah. 3. 4. Apa dia? Sokongan. Support. Not name. Ada lagi satu hadis yang daripada orang ahli sunnah. Dia meriwayatkan satu hadis yang makna yang sama dengan hadis ni, boleh terima. Ada syahid, panggil dia syahid. Ada satu saksi daripada hadis-hadis yang lain, daripada ahli sunnah. Kelima, doktor. Lupa, ni homework kan? Cari dan bagi tahu saya. Dah lupa. Dah tolong 4. Tolong saya 1. Uthman bin Mana? Uthman bin Al-As. Ini Uthman. Ya, Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi. Dia daripada Taif. Bukan daripada Makkah, daripada Taif. Masa yang semua ahli Taif dia murtad, kaum dia sahaja yang mereka kekal di atas Islam. Okey, sebab dia kata jangan kamu orang yang terakhir masuk Islam, yang pertama keluar daripada Islam. Dia kata macam tu. Masa yang ramai orang. Sebab masa yang Rasulullah dah wafat, ada 3 banda yang mereka kekal di atas Islam sahaja. Semua tempat-tempat mereka dah murtad. Kalau dekat Yaman dah murtad, kalau dekat Syam murtad, semua murtad. Kecuali 3. Mekah, Madinah dan Bahrain. 3 sahaja. Dan 3 masjid boleh kata. 3 masjid. Tapi ahli Taif, mereka murtad, jadi murtad. Kecuali kaum Sayyiduna Abu Al-As, Uthman bin Abi Al-As. Dia yang berdiri. Dan dia bagi tazkirah kepada mereka. Lagi satu dekat Mekah, siapa yang berdiri? Suhail bin Amr. Yang Sayyidina Umar Al-Khattab dia nak lidah dia. Dia kata jangan. Sayyidina Umar masa hari itu dia musyrik. Tapi Rasulullah dia bagi tahu Umar, mungkin satu hari lidah dia akan ada manfaat. Lepas tu dia masuk Islam, lepas masuk Islam dan orang Quraisy dia nak jadi murtad, dia yang berdiri depan Kaabah. Dia kata jangan. Kamu orang yang terakhir masuk Islam, yang pertama keluar. Ya, sebab mereka lewat, betul? Orang semua ahli Madinah dah masuk Islam sebelum ahli Makkah. Ya. Okey, bab yang seterusnya qala babun likulli da'in dawa wa istihbab at-tadawi. Qala hadathana Harun bin Ma'ruf wa Abu Tahir wa Ahmad bin Isa qalu hadathana Nu'aym qala akhbarani Amr wa Ibn al-Harith an Abd Rabbi ibn Sa'id an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala لكل داء دواء فإذا أصيب الدواء الداء برأ بإذن الله تعالى.
Bab setiap penyakit ada ubatnya dan anjuran untuk berubat. Apa makna penyakit? Sakit itu apa maksudnya? Melemahkan. Apa makna ubat? Yang dulu. Sebenarnya kalau satu benda yang jelas, nak menjelaskan lagi susah. Tapi ulama kita, mereka kata sakit itu maknanya keluar daripada adat atau daripada sehat. Kalau badan dia keluar pada yang usual situation, itu yang sakit. Okey? Naam. Dari Jabir. Dari Jabir dan dari Rasulullah SAW bahawasanya beliau bersabda, setiap penyakit ada ubatnya. Apabila ubat itu sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Ya, kalau ada satu orang pandai, satu doktor yang dia tahu apa yang sesuai di antara sakit itu dan ubat. Kalau dia boleh sesuaikan, itu syifa. قال حدثنا هارون بن معروف أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. Jabir bin Abdullah menjenguk Al-Muqanna, lalu dia berkata, aku tidak akan pergi sampai kamu berbekam, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam berbekam itu ada pengubatan, ada kesembuhan. Kenapa dia tak nak pergi sampai dia akan buat bekam? Sebab orang itu nama dia Al-Muqanna', dia percaya atau opinion, boleh kata opinion dia tak boleh ambil ubat. Tak boleh ambil ubat. Siapa yang ikut mazhab dia? Al-Imam Abu Hanifah. Siapa yang Hanafi di sini? Tak ada orang. Congratulations. Al-Imam Abu Hanifah, dia kata ubatan itu satu jenis daripada apa? Syirik. Ya. Sebab masa yang kita ambil ubat itu dan kita dapat syifa, kita akan rasa ubat itu yang dia beri syifa, bukan Allah. Faham apa fikir dia? Dia fikir banyak. Okey? Imam Abu Hanifah saja. Tapi yang rest semua kata itu halal, tak ada masalah. Okey, kecuali kalau satu orang dia nak jadi daripada 70,000 yang mereka akan masuk syurga, tidak hisab dan tidak azab, dia tak boleh ambil ubat. Okey, sebab 5 syarat. Okey, alladzina la yatatayyaruna wala la yarquna wala yastarquna wala yatatayyaruna wala yaktawuna ala rabbihim yatawakkalun. 5 syarat. Kalau dia dah buat 5 syarat itu, dia akan masuk syurga. Salah satu qala wala yatadawun, tak ambil ubat. Itu syaratnya. So maknanya, tapi Al-Imam Abu Hanifah dia faham daripada syarat ni adalah makruh. So dia kata itu tak baik kalau ambil. Abu Hanifah saja. Ha? La, Abu Hanifah. Ya. باب حديث سترسني قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عاصم بن عمر بن قتاده قال جاءنا جابر بن عبد الله في اهلنا ورجل يشتكي خراجا او قال به خراجا به او جراحه فقال ما تشتكي قال خراج بي قد شق علي فقال يا غلام ائتني بحجام فقال له ما تصنع بالحجام يا ابا عبد الله قال اريد ان اعلق فيه محجما قال والله إن الذباب ليصيبني أو قال يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان بشيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. Dari Asim bin Umar bin Qatadah berkata, Jabir bin Abdullah mendatangi kami, keluarga kami, dan ada seorang yang terkena penyakit atau terluka. Maka Jabir berkata, apa yang kamu keluhkan? Orang itu menjawab, borok. Borok ni apa? Yang ada pada diriku. Jurah. Nanah. Nanah. Ya. Nanah yang ada pada diriku telah menyulitkanku.
Maka Jabir berkata, wahai anak muda, bawalah seorang tukang bekam kepadaku. Maka orang itu bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan tukang bekam itu, wahai Abdullah? Jabir menjawab, aku ingin menempelkan di tempat luka-luka itu nanah itu dengan sebuah alat untuk berbekam. Orang itu berkata, sesungguhnya jika ada seekor lalat saja yang mengenai tubuhku atau pakaianku mengenai tubuhku, maka dapat membuatku sakit dan menyulitkan diriku. Ketika Jabir melihat ketidaksukaannya hal tersebut, maka dia berkata, Semua orang bersakit macam ni. Dia tak suka ubat. Itu biasa. Kecuali siapa? Rasulullah. Macam satu hari sahabat mereka nak ada satu ubat yang orang Arab pakai, dia akan letak di dalam hidung. Dia ke belakang macam tu dan letak di dalam hidung dia. Masa yang mereka panggil dia as-sa'ud. Masa yang mereka nak buat as-sa'ud itu kepada Rasulullah dia kata berhenti. Dan sahabat rasa macam biasa, setiap orang pesakit tak suka dan mereka sambung kepada Rasulullah. Lepas habis Rasulullah dia kata, kamu bersalah, setiap orang kena buat as-sa'ud itu di dalam hidung mereka. Setiap orang dia buat. Itu macam ya. Punishment kepada mereka. Nah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, jika ada kebaikan pada sesuatu dari ubat-ubat kalian, maka ada pada pisau bekam atau minuman dari madu atau dari besi yang dipanaskan dengan api. Tiga benda. Nah, Rasulullah SAW bersabda, namun aku tidak suka pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Rawi berkata, lalu aku datanglah tukang bekam dan membekamnya, maka sakit yang dirasa pun hilang. Ya. Maknanya tiga benda. Tapi yang paling penting dengan akidah, dia percaya. Allah yang bagi syifa dan itu macam sebab saja. Kalau Allah bagi syifa, alhamdulillah. Kalau tak bagi, kita akan sembuh macam biasa. حديث يسترسني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو قال غلاما لم يحتلم. Dari Jabir bahawasanya Ummu Salamah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berbekam. Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Taibah untuk membekamnya. Abu Azubair berkata, aku yakin bahawa Jabir berkata, Abu Taibah adalah saudara susuan Ummu Salamah atau anak kecil yang belum balik. Nah. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وابو كريب قال يحيى واللفظ له اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرنا سفيان كلاهما عن الاعمش وذكر بهذا الاسناد ولم يذكر فقطع منه عرقا. Yahya Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib telah memberitahu kepada kami, yang berkata lepas ini bila ini ada Abu Muhammad telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua perawi yang lain berkata Abu Muawiyah telah memberitahukan kepada kami dari Ammar dan Abu Sufyan dari Jabir berkata Rasulullah SAW mengutus seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab, lalu dia memotong satu urat darinya, kemudian dia menempelkan besi yang dipanaskan di atasnya. Dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahu kepada kami, Jarir telah memberitahu kepada kami, dan Ishaq bin Mansur telah memberitahu kepada kami, Abdul Rahman telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, keduanya ialah Ammar dengan sanad tersebut, namun mereka berdua tidak menyebutkan kalimat lalu dia memotong satu urat darinya. Ini satu cara yang beza sikit. Kalau tengok pada bekam itu, dia akan luka. Dia akan lukakan dia macam sikit. Tapi di sini lagi ke dalam. Faqata'a minhu 'irqan, yani macam lagi ke dalam lagi. Okey, itu maksudnya. Sebab itu perlukan untuk besi, Kai. al-kai. Apa dia? Berbakar, memakai besi. Tempel dengan besi. Untuk tutup luka itu. Sebab dia dah besar. Tapi bekam tak payah. Bekam dia macam sikit je. Okey. Tapi kalau dia dah ke dalam, mana dia perlukan untuk bakar, memakai besi. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال حدثني ابو يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في اكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشخص ثم ورمت فحسمه الثانية.
Dari Syu'bah berkata, aku telah mendengar Sulaiman berkata, dan aku telah mendengar Abu Sufyan berkata, dan aku telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, pada hari terjadinya perang Ahzab, Ubay terkena lemparan anak panah pada urat lengannya, maka Rasulullah SAW mengubatinya dengan besi yang dipanaskan. Dari Jabir berkata, Sa'ad bin Mu'az terkena lemparan anak panah pada urat lengannya. Jabir berkata, maka Nabi SAW mengubatinya dengan tangan beliau sendiri menggunakan anak panah yang dipanaskan. Lalu tangan Sa'ad bengkak dan maka beliau melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Apa ni misqas betul? Rasanya tak betul. Jadi anak panah. Buka tahu apa nama Pompa. yang kepala dia Lemping, dekat. lemping. Ada apa besi ada dekat depan. Dia yang apa ni panaskan dia dulu, lepas tu dia bakar. Dia bukan kalau saham anak panah. Ya. Boleh juga. Yang arrow itu dekat kepala dia daripada besi, betul? Boleh letak. Kadang-kadang bidang juga boleh memakan. Okey, kenapa Rasulullah dia tak suka kalau bakar? Sakit. Apa lagi? Api. Ha? Dari api. Dari api maknanya? Siksaan. Ha? Azab. Sebenarnya Rasulullah dia bersabda, la yu'adzibu bin nari illa ilah. Tidak ada satu orang yang dia akan bagi azab melalui api. Okey, apa-apa yang lain. Tapi kalau api tak boleh. Itu Allah punya. Satu, dua. Masa yang ada satu guru daripada orang Syiah yang mereka kata Sayyidina Ali adalah Tuhan. Mereka percaya macam tu. Tahu siapa? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad daripada satu grup nama dia An-Nusairiyah. An-Nusairiyah mereka kata la ilaha illa Ali. Okey, dia kata Ali Tuhan. Okey. Lepas tu tanya, kalau jumpa satu orang, mana Tuhan itu? Kalau dah mati, Sayyidina Ali dah mati, mana dia? Dia kata dekat awan. Awan ni adalah Ali. Mana pergi Ali boleh nampak kamu. Dia kata, dia percaya macam tu. Okey? Kenapa mereka keluar satu grup? Sebab masa yang mereka dekat zaman Sayyidina Ali, mereka kata kamu yang Tuhan kita atau kami. Sayyidina Ali dia buat dua lubang atau dua yang di dalam dalam pasir. Di sini dia bakar satu api dan dia letak mereka dekat lubang yang kedua. Asap yang daripada yang pertama itu dia turun di atas mereka untuk yang kedua dan mereka mati. Okey? So dia dah membunuh mereka. Mereka kafir. Dia kata la ilaha illa Ali, mana lagi? La ilaha illallah. Dia dah bincang dengan mereka, taubat kepada mereka tak buat taubat. So dia membunuh mereka. Okey? Habis? Belum? Ada beberapa orang yang mereka tengok, mereka kata izdadna bika yaqinan. Kita dah tambah yakin kamu yang Tuhan. Kenapa? Sebab la yu'adzibu bin nari illa ilah. Rasulullah tak tahu macam mana akan faham sama dengan mereka. Dia kata Rasulullah bersabda, tapi Rasulullah dia Rasul, Prophet Allah. Mana tak tahu, confused sama dengan mereka. Dia kata la yu'adzibu bin nari illa ilah. Tidak ada satu orang yang dia memakai api kecuali dia Tuhan. Maknanya kamu Tuhan. Tak ada cara. Itu kenapa Sayyidina Al-Imam Syafi'i dia kata, sesiapa orang alim, saya buat satu debating sama dengan saya akan menang. Tapi kalau satu orang awam, dia akan menang. Saya kalah. Dia kata macam tu. Sebab tak ada cara, tak ada satu kaedah yang boleh membina di atas dia. Selalu dia tukar kaedah dia, bawa satu kaedah yang tak logik, dan lepas tu susah. So terakhir sekali tinggallah dia. Tak ada masalah, tak ada cara. نعم قال حدثني أحمد بن سعيد بن الصخر الداري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثني عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. Dari Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam, dan beliau juga memasukkan ubat dalam hidung. Okey, faham yang saya bagi tahu tadi. So maknanya dia akan dia akan
baring di atas katil, dan mereka akan letak ubat itu di dalam hidung. Masa yang dia rasa macam nak senyum, bising. Masa dia nak bising, dia akan keluarkan semua benda yang buruk atau dia masuk ke dalam kepala. Itu cara mereka. Rasulullah buat. Sekarang apa? Yang titik itu. Mereka pakai titik di dalam hidung, betul? Sama juga. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. Dari Mis'ad dari Amr bin Amr al-Ansari berkata, aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah berbekam dan beliau tidak pernah menzalimi seseorang dalam upahnya. Kenapa ni banyak hadis pasal ni bekam? Sebab ada satu hadis Rasulullah bagi tahu kasbul hajjami khabith. Kasab apa yang dapat daripada bekam adalah khabith, haram. Atau boleh kata tak bersih atau kotor. Okey. So daripada perkataan kotor kita boleh kata itu adalah haram. So dia tak bersih. Okey. So macam mana? Macam mana? Dan kenapa? Allah semua tidur. Kenapa? Sebab darah. Darah itu adalah satu benda yang najis. Okey. So boleh ambil. Boleh ambil. Sebab okey, lagi satu. Zaman mereka, satu orang kalau dia nak buat bekam, dia akan observe yang darah itu dengan mulut dia. Tak ada alat atau cup, atau mereka tak tahu kalau letak api di dalam dia akan observe. Tak tahu, mereka tak tahu. So masa yang cara itu boleh kata makruh. Boleh kata makruh. Jelas? Atau lebih baik tak buat. Lebih baik tak buat. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي محمد بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن ابي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. قال حدثنا ابو بكر وابو كريم قال حدثنا ابن ماجه عن هشام عن ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا خالد بن الحارث وعبده بن سليمان جميعا عن هشام وذكر بهذا الاسناد مثله. Dari Ibnu Umar dan Nabi SAW bersabda, demam panas adalah bahagian dari panas api neraka jahanam, maka dinginkanlah panas itu dengan air. Dengan sanad lain dari Ibnu Umar dari Nabi SAW berkata, sesungguhnya demam yang sangat panas adalah bahagian dari panas api neraka jahanam, maka dinginkanlah panas itu dengan air. Dan dengan sanad yang lain dikatakan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, demam panas adalah bahagian dari panas api neraka jahanam, maka turunkanlah panas itu dengan air. Dari Umar bin Muhammad bin Zaid ayat dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, demam panas adalah bahagian dari panas api neraka jahanam, maka turunkanlah panas itu dengan air. Dan sanad dari Hisham dari Aisyah dari ayah dari Abdullah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, demam panas adalah bahagian dari panas api neraka jahanam, maka dinginkanlah panas itu dengan air. Dan Ishaq bin Ibrahim telah beritahu kepada kami, Khalid bin Harith dan Abdah bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Hisham dengan sanad tersebut hadis yang sama. Okey, bukan semua jenis-jenis demam itu. Demam adalah banyak jenis, bukan satu jenis. Tapi kalau orang Arab panggil dia al-humma as-safrawiyah, jenis yang kuning. Tak tahu mereka panggil dia demam kuning. Tak tahu kalau dekat Melayu. Tapi kena tanya satu orang yang dia tahu macam mana traditional ubat. Okey, dia tahu apa jenis. Kalau satu jenis itu yang boleh letak air. Jenis-jenis yang lain tak boleh. Okey. Itu Imam Nawawi dia bagi tahu. Wallahu a'lam.
حديثا سترسني قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو سامة عن هشام وذكر بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد وقال إبراهيم وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو سامة وذكر بهذا الإسناد. Dari Asma bahwasanya datangkan seorang wanita yang terkena demam kepadanya. Okey, daripada mula-mula doktor. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah akan beritahukan kepada kami dari Abdullah bin Sulaiman, akan beritahukan kepada kami dari Hisham, dari Fatimah, dari Asma. Hisham dari Fatimah dari Asma binti Abu Bakar. Okey, siapa tiga orang itu? Asma binti Abu Bakar tak ada masalah. Dzatun nitaqain. Okey, dia ambil hadis daripada dia adalah Fatimah. Siapa Fatimah itu? Fatimah binti Muhammad. Bukan. Fatimah bintil Munzir bin Az-Zubair. Okey, Az-Zubair ibn al-Awwam sini. Okey. Dia ada beberapa anak. Yang paling famous Sayyidina Abdullah Ibn Zubair. Dia ada lagi satu anak nama dia Al-Munzir dan lagi satu Urwah. Okey. Belum habis lagi. Ini Al-Munzir, dia ada beberapa isteri. Satu isteri adalah hamba. Hamba itu dia bagi dia satu anak nama dia Hisham. Ya Allah ya Rabbi, bukan. Dia bagi dia satu anak perempuan. Nama dia Fatimah. Okey. Semua cucu daripada Sayyidina Az-Zubair, mereka tak suka kahwin Fatimah. Kenapa? Sebab ibu dia, bukan dia adalah merdeka. Tapi sebab ibu dia hamba, mereka tak suka kahwin dia. Okey? Satu hari Sayyidina Abdullah bin Zubair masa yang dia jadi khalifah dekat Al-Hijaz, Mekah dan Madinah, dia kumpul semua anak-anak saudara dia. Dia kata, kenapa semua kamu tak nak kahwin Fatimah? Tengok dia dah jadi tua, tak ada satu orang. Dan mereka diam sahaja. Dia kata, saya akan pilih satu orang, dia akan kahwin Fatimah. Okay, dia pilih siapa? Dia pilih Hisham. Dia kata dirilah Hisham, kahwinkan dia. Okay. So di antara Fatimah dan Hisham, dia lebih tua pada dia 15 tahun. Siapa tu? Fatimah tu. Ya, Fatimah dia lebih tua pada Hisham 15 tahun. Okay. So itu kenapa dia mengeluarkan hadis daripada isteri dia. Okay? Okay, sorry ya. Bukan 15, 13 tahun. 13 tahun di antara Fatimah dan Hisham. Okay, sekarang berapa hadis yang Hisham mengeluarkan dia? Berapa hadis yang dia mengeluarkan daripada isteri dia di dalam Sahih Bukhari dan Muslim? La ilaha illallah. Dan Muslim. Berapa?
15 hadis. 13 hadis. 13 tahun dia mengeluarkan 13 hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ni satu daripada 13 itu. Tengok kalau Sahih Muslim berapa hadis? 5,000 lebih. Okey, dekat berapa? 7,000. 5,000. Berapa? 7,000 7,500. 7,000 ada 13 hadis. Ni satu daripada 13 itu. Faham? Ya, ini satu faedah. Bahawa saya datang kepada seorang wanita tengah demam kepadanya, maka Asma Sorry ya. Sebab Hisham masa yang dia muda tak jumpa siapa? Isteri. Dia tak jumpa Asma binti Abu Bakar. Dia apa? Nenek. Isteri Sayyidina Zubair. Yang kita sebelum ni minggu lepas atau 2 minggu yang satu cerita. Ada satu orang dia datang, lepas tu ada satu anak perempuan itu hamba perempuan dan dia jualkan dia sebab tak nak kahwin. Zubair tak nak kahwin dia. Tengok. Soalnya Fatimah dia jumpa nenek. Tapi Hisham sebab dia muda dia tak jumpa. So sekarang kalau dia nak mengeluarkan satu hadis daripada nenek dia tak jumpa, dia melalui isteri ke nenek. Tak jumpa Wah, dia pun muda kan? Dia pun tak jumpa bapak dia. Bukan Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair. Dia jumpa. Urwah jumpa. Tak ada masalah. Tak jumpa Rasulullah kan? Ataupun boleh Hisham daripada ayahnya, daripada nenek. Boleh juga. Okay? Tapi melalui terakhir sekali dia tak jumpa nenek. Tapi isteri dia jumpa. Boleh mengeluarkan beberapa hadis. Nah. Maka Asma meminta air dan menuangkannya ke dalam kerah baju wanita itu, lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW Tumpahkan mana? Dekat mana? dalam kerah baju. Kerah baju. Di sini ya. Di sini ini panggil dia jaib. Belahan jaib. Okey, dalam bahasa kalau ni jaib, ni boket. Ni boket. Dan di sini boket. Apa benda yang boleh letak di dalam dia satu benda? Boleh letak di sini, boleh. Ambil satu kertas letak di sini, dia akan jatuh. Tak. So maknanya ni jaib. So maknanya dia akan buka di sini, letak air di sini. Okey? Atau dari belakang boleh juga. Sorry doktor. Atau dari belakang boleh. Depan atau belakang. Naam. Lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dinginkanlah panas demam itu dengan air, dan beliau bersabda, sesungguhnya ia bahagian dari panas api neraka Jahannam. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحمى من فور جهنم فابردوها في الماء. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة ومحمد بن ثنا ومحمد بن حاتم وابو بكر بن نافع قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء ولم يذكر أبو بكر عنكم وقال أخبرني رافع بن خديج. Rafi' bin Khadij berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rafi' bin Khadij satu sahabat. Okey. Kalau Muawiyah ibnu Hadij, dua perkataan beda sangat. Rafi' bin Khadij. Okey. Kalau satu orang, lagi satu orang nama dia Muawiyah bin Hadij. Titik tak ada. Titik ni tak ada, nama ni lain. Okey. Ni satu orang sahabat yang baik. Okey, yang sangat baik. Okey. Ni satu orang yang paling teruk. Nak bagi tahu atau nak cari dulu?
Bagi tahu malas. Muawiyah bin Hadij, dia yang membunuh Sayyiduna siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Anak Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Dia macam mana membunuhkan dia? Ustazah Asia? Isteri Dr. Salam. Saya tak tahu nama dia. Dia dah bagi tahu, saya lupa. Okey. Dia ambil masa yang dia jumpa Muhammad bin Abi Bakar, dia ambil dia. Okey, dia dah tangkap dia dekat Misr. Tangkap dia. Lepas tu dia kaitkan dia dan letak dia di dalam satu keldai yang dah mati. Dia keluarkan di dalam dia, perut dia, keluarkan, letak dia di dalam keldai itu dan dia bakar. Ni, Muawiyah. Kenapa dia buat macam tu? Ni homework. Kenapa dia dia buat macam tu kepada siapa? Muhammad ibnu Abi Bakar. So apa kesalahan Muhammad ibn Abi Bakar? Dia buat satu salah. Cari. Ni tak, saya bakhil, tak nak bagi. Dah, Khawarij ya Syekh. Daripada Al-Khawarij. Ya, kenapa dia buat macam tu? 6. Sesungguhnya demam panas adalah bagian dari neraka Jahanam, maka dinginkanlah panas itu dengan air. Okey, bab yang terakhir untuk kelas untuk majlis ni, qala babu karahati at-tadawi bil ladud. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. Bab makruh berubat dengan ladud, ubat yang dimasukkan pada 100 sisi mulut seseorang. Dari Ubaidillah bin Abdullah dari Aisyah berkata, kami yang sebelum dia doktor Muhammad bin Hatim telah beritahu kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan. Musa bin Abi Aisyah. Dari Musa bin Abu Aisyah. Musa bin Abi Aisyah satu orang yang paling baik untuk ibadah kepada Allah SWT. Kaum dia atau komuniti dia, kalau nampak mereka akan kata subhanallah, masya Allah. Mereka akan zikir kepada Allah SWT masa yang nampak dia. Saya paling hebat. Okey. Kalau satu orang bagi tahu dia, esok malaikat maut akan ambil roh dia, roh kamu. Dia tak ada satu amal yang boleh tambah. Apa maksudnya? Kalau salat dia salat, kalau sunnah dia buat sunnah, kalau talabul ilm dia buat talabul ilm, kalau sedekah dia bagi sedekah. Semua amal yang saleh dia buat. Kalau bagi tahu dia esok nak mati, dia tak jumpa satu amal yang dia akan buat. Tapi kalau bagi tahu satu orang sekarang, oh banyak benda dia akan buat. Okey, itu maksudnya. Okey. Dan Sufyan bin Uyainah ini dekat Mekah. Ni Musa bin Abi Aisyah dekat Mekah. Dia Sufyan dia kata Musa bin Abi Aisyah itu adalah jiran saya. Setiap hari kalau satu hari saya lalu dan tengok di dalam rumah dia, saya nampak dia yusalli. Dia bersalat. Tak ada satu kali yang saya lalu dan tengok dia tidak salat. Tak ada. Dia jiran saya. Ya, dia kata macam tu. Naam. Dari Aisyah berkata, kami memberikan ladud kepada Rasulullah SAW pada saat apa ni ladud? Ladud macam ubat. Dia ubat yang mereka letak dia di dalam mulut. Tadi as-sa'ud di dalam hidung. Ni ladud dekat kanan atau kiri, mereka akan masukkan sama juga. Dia akan baring ke belakang dan mereka akan letak. Okey? Kita tengok apa berlaku. Namun beliau mengisyaratkannya, janganlah kalian memberikan ubat dengan cara ladud. Sebab tak boleh bercakap. Dia ada di dalam mulut, tak boleh bercakap. Faham? Maka kami pun berkata, itu adalah ketidaksukaan orang yang sakit terhadap ubat. Ya, macam biasa setiap orang.
Kemudian beliau bersabda, tidak tersisa seorang pun di antara kalian melainkan pasti penuh diubati dengan cahaya lalu, kecuali Abbas, kerana sesungguhnya dia tak menyaksikan kalian. Ya, sebab Al-Abbas dia kata jangan buat. Kalau dia kata tidak, maknanya tidak. Mereka tak dengar kepada Al-Abbas, pakcik dia. So Rasulullah dia bagi satu punishment, semua akan buat yang sama, walaupun kamu tak sakit. Okey? Ya. Kita akan berhenti di sini dan sambung insya-Allah minggu depan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.